Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الى صراطك المستقيم وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bertemu pada pagi ini untuk kita menyambung pengajian daripada kitab Syarh Qatrun Nada wa Balagh Sada karya Al-Allamah Jamaluddin Ibn Hisham radhiyallahu taala anhu. Dan kita berhenti pada masalah berkenaan dengan ma'arif. Ma'arif tu apa maksud dia? Ma'rifat. Dan kata Tugu rahimahullah, ma'rifat itu ada berapa? Ada 6. Dan kita dah mula dengan dhamir, alhamdulillah. Dan yang kedua apa dia? Kita baca alam. Yang kedua apa? Alam. Alam apa? Kata nama khas yang Tok Guru bincangkan. Alam itu ada dua. Berarti alam apa? Pertama alam syakhsi, yang kedua alam apa? Jinsi. Alam apa? Syakhsi, alam apa? Jinsi. Alam syakhsi iaitu alam yang merujuk kepada dipanggil juz'i. Maksud juz'i ni particular benda yang tertentu di dunia realiti. Boleh? Satu pada dunia realiti. Berbeza dengan alam jinsi. Alam jinsi merujukkan kepada apa? Bayangan kita punya otak kan. Maksudnya dipanggil wujud tu di otak, iaitu kita kata hakikat apa dia? Hakikat singa contohnya. Hakikat singa, kita sebut hakikat singa tu dipanggil apa? Dalam dunia realiti banyak jenis ataupun berbilang-bilang singa akan dibenarkan oleh bayangan apa? Bayangan singa di minda dia. Boleh? Maka kita dah ada nama singa tu, kemudian kita letak nama lain. Boleh? Macam contoh asadun, kita panggil singa, tapi kita buh nama lain. Nama lain macam contoh Usamah. Macam contoh apa? Usamah. Macam tikus contoh. Ada tikus tu, kita buh nama lain, Cik T. Padahal orang panggil apa? Sebenarnya merujukkan kepada apa? Jenis tikus. Itu bukan tikus satu-satu secara tertentu. Boleh faham? Yang itu telah kita ceritakan sebelum ni. Hari ni insya-Allah kita akan sambung pada isim isyarat. Isim isyarat ni senang ajalah. Isim isyarat dan juga isim mausul insya-Allah taala. Baik. Jom kita baca kalam musannif rahimahullah. Surat 108. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi syekhina bi ulumikum fid dharain amin. Qala summa al-isyaratu wa hiya za lil muzakkari wa zi wa zih wa ti wa tih wa ta lil muannas wa zani wa tani lil musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban wa ulai li jam'ihima wal ba'idu bil kafi mujarradatan min al lami mutlaqan aw maqrunatan biha illa fil musanna mutlaqan wa fil jam'i fi lughati man maddahu wa fi ma taqaddamathu ha at-tanbih. Apa makna dia? Kemudian isim isyarat. Apa isim isyarat tu? Wahia za. Pertama za. Kalau kita haza kan, haza sebenarnya ha tu dia panggil haraf tanbih. Haraf tanbih ni maksud dia apa? Nak tarik perhatian. Nak tarik apa? Nak tarik perhatian. Ha za. Macam tu. Ha za. Dia bila sebut ha, mata terus pandang kat dia. Za ni. Boleh faham? Itu dipanggil isyarat. Lil muzakkar, za itu bagi muzakkar. Zi, zih, ti, tih. Wata lil muannas. Zi. Ini apa? Ini bagi muannas. Dan ada zi, zih, ti, tih. Ta. Ini Mesir pun dia sebut je ni. Maksudnya ada lurah Mesir yang ikut fusha jugalah. Tih. Adapun dia bagi dah pada dah. Boleh? Wadhani watani li musanna. Dia terus sebut zani iaitu hazani kan. Hatani iaitu merujuk kepada apa? Musanna. Boleh? Bil alifi raf'an bil ya'i jarran wa nasban. Ni dia punya i'rab dia lah. Maksudnya apa? Dia akan dibaca zani keadaan rafa', tapi kalau keadaan jar dan nasab zaini. Dia macam mana? Zaini. Boleh faham tu ialah keadaan rafa' dan nasab dan apa? Dan jar. Wa ulai li jam'ihima, dan ulai bagi merujuk pada jamak. Jamak tu maksud dia apa? Muzakkar dan muannas. Maksudnya apa?
Muzakkar muannas pada jamak sama. Boleh? Wal ba'idu bil kaf. Wal ba'idu bil kaf. Tapi kalau isyarat bagi ba'id, kita guna apa? Kaf. Kaf apa? Zaka. Tilka apa? Muannas. Ulaika betul? Itu dipanggil jamak lah. Itu dipanggil apa? Jamak. Boleh? Jadi kata Tok Guru rahimahullah, kalau isyarat li apa? Li qarib, hanya sebut za saja. Qarib. Tapi kalau isyarat lil ba'id, kita tambah apa? Ka. Zaka. Boleh faham? So tu kata Tok Guru, mujarradatan minal lami mutlaqan. Maksudnya kosong daripada ada lam. Bukan kita sebut zalika. Jadi kita sebut kalau zaka itu isyarat ba'id biasa. Tapi kalau nak menunjukkan lagi jauh, zalika. Zalika tu sebenarnya lagi apa? Lagi jauh. Boleh? Au maqrunatan biha, ataupun diiringi dengannya, iaitu dengan lam. Boleh? Illa fil musanna mutlaqan, melainkan hanya pada musanna mutlaqan. Maksud dia apa? Kalau musanna tak boleh datang lam. Tak boleh datang apa? Datang lam. Kan contoh kita sebut zalika. Lepas tu dia punya apa? Dia punya musanna zalika apa? Zanika kan? Za apa? Nika. Tak boleh kita datangkan nilika. Za apa? Nilika, tak boleh. Itu maksud dia. Jadi dia kata, kalau nak letak lam, hanya pada apa? Mufrad saja. Pada apa? Mufrad saja. Tapi kalau nak letak lam pada musanna tak boleh. Kena letak lam pada apa? Musanna tak boleh. Boleh? Wa fil jam'i fi lughati man maddahu, dan pada jamak pada lughah mereka yang matkan dia. Mat tu kita akan tengoklah. Macam ulalika. Saya ulaika kan. Nanti kita akan tengok. Itu. Wa fi ma taqaddamathu ha at-tanbih, dan pada apa yang mendahulunya itu ha tanbih. Maksudnya kalau didahului oleh ha tanbih tak boleh kita letakkan lam. Nanti kita kata secara detail dalam syarah. Baik, jom baca apa kali as-salisu min anwa'il ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu min anwa'il ma'arif ismul isyarah. Wa yankasimu bihasabi al-musyar ilaihi ila salasati aqsam. Baik, dia kata isim isyarah itu dibahagikan bihasabi berdasarkan musyar ilaih. Musyar ilaih barang yang ditunjuk. Boleh? Barang apa? Yang ditunjuk. Kita ada isim isyarat, kita ada isyarat, satu lagi musyar ilaih. Contoh apa? Haza, itu isyarat. Mana ditunjukkan kepada barang mana? Meja contoh. Haza, contohnya meja apa? Maktabun. Haza apa? Maktabun. Jadi maktabun tu dipanggil musyar ilaih. Boleh? Maka berdasarkan berbilangnya musyar ilaih, maka berbilang jugalah apa? Isim isyarah. Maka kata tu ada berapa? Salah satu aqsam. Boleh? Ila satati aqsam. Ma yusyaru bihi lil mufrad, apa yang ditunjukkan bagi mufrad, maksudnya isim isyarat bagi mufrad. Lagi wa ma yusyaru bihi lil musanna, apa yang diisyaratkan bagi musanna. Lagi wa ma yusyaru bihi lil jamaah, maksudnya ada isim isyarat mufrad, ada isim isyarat musanna, ada isim isyarat apa? Jamak. Lagi wa kullu min hadhihi salasati yanqasimu ila muzakkar wa muannas. Maksudnya kesemua pula dibahagikan kepada muzakkar muannas. Sekali lagi boleh faham kan? Kita sebut isim isyarat ada apa? Mufrad, musanna, muzakkar. Setiap daripada tu dipecahkan kepada apa? Muzakkar dan muannas pula. Boleh? Lagi walil mufradati al muannasati apa mufradi muzakkar dulu atas bakali langkau. Ya. Walil mufradi lil muzakkar lafzatun wahidatun wa hiya za. Dan bagi mufrad muzakkar itu lafaz dia satu saja. Apa dia? Za, satu saja. Lagi walil mufradati al muannasati asyratu alfazin. Itu dia. Maksudnya apa? Bagi mufrad muannas pula ada berapa? 10 lafaz digunakan untuk menunjukkan kepada apa? Seorang muannas. Khamsatun mabdu'atun
bizal. 5 dimula dengan zal. Wahia zi wa zihi, ya, bil isba'. Wa bil isba', ya, wa zihi bikas, ya, bil kasri, ya, wa zih bil iskani, ya, wa zatu wa hiya aghrabuha. Aghrab gharib, pelik. Paling pelik. Jadi apa dia isim isyarat bagi muannas? Pertama apa? Zihi, zih, zatu. Yang ni dia panggil 5 muannas yang dimula dengan za. 5 muannas yang dimula dengan apa? Za. Lagi ada dimulakan dengan ta pula. Kata Tok Guru, zatu adalah apa? Aghrabuha. Maksudnya pelik sekali lurah yang menggunakan kalimat zat merujuk kepada makna isim isyarah. Sebab kan kita mengaji selalunya kalimat zat sama macam za kan? Sama macam apa? Za yang kita mengaji daripada asma' khamsah tu. Yang kita mengaji pada asma' apa? Asma' khamsah maksudnya sahib. Maksudnya apa? Sahib itu yang selalu penggunaan. Jadi Tok Guru kata yang peliknya adalah penggunaan zat membawa makna apa tadi? Isim isyarah. Lagi? Isba' tu maksudnya? Isba' tu maksudnya dia ada makna panjang di akhir. Asalnya zih. Asalnya zihi. Pendek kan? Tapi kita isba' maksudnya kita apa? Panjangkan sebutan harakat kasrah tu. Zihi dengan erti kata tajwid ni tambah makna. Tambah apa? Tambah mat. Itu dipanggil apa? Isba'. Boleh? Wa innama al-mashhuru, ya, istimalu zati bi makna sahibatin. Jadi kata Tok Guru hanyasanya yang masyhur adalah menggunakan zat tu dengan makna apa? Sahibah. Dengan makna apa? Sahibah. Kakaulika zatu jamalin. Imra'atun zatu jamalin. Apa maksud imra'atun zatu jamal? Pemilik kecantikan. Boleh? Bermakna allati. Ni makna yang kedua, zat. Zat yang kedua makna apa? Allati. Ya. Fi lughatin ba'dal tay. Bukan tay, bukan. Tay. Ni lurah sebahagian tay. Maksudnya dia pergunakan zati bermakna allati. Bermakna apa? Allati terjemah apa? Allati. Yang lah. Terjemah apa? Yang. Boleh lagi? Haka al-farra. Betul? Haka al-farra'u. Al-farra'u bil fadli zu faddalakum. Ya. Faddalakumullahu bihi. Ya. Wa karamatu zatu akramakumullahu biha. Ya, ai allati akramakumullahu biha. Ya. Falaha haina izin salasatun isti'malat. Berapa makna kata Tok Guru rahimahullah tadi? Maka makna zat yang ketiga, yang pertama makna zat, makna hazihi kan? Itu first. Yang kedua makna zat iaitu sahibah, pemilik. Yang ketiga makna zat apa dia? Allazi. Ini lurah apa? Kata lurah siapa? Ba'du tay. Ba'du apa? Sebahagian kabilah apa? Tay. Kabilah tay ni banyak ni. Maka contoh ayat dia bil fadli zu faddalakumullahu bih. Ni farra yang nukilkan lurah ni. Apa maksud dia? Dengan kemuliaan. Zu di situ terjemah apa? Kalau makna lati, yang lah. Terjemah apa? Yang. Iaitu dengan kemuliaan yang faddalakumullahu bih, yang Allah muliakan kalian dengannya. Betul tak? Itu terjemah apa? Zati dengan arti kata Allah allati. Boleh faham? Habis. Maka kata Tok Guru falaha hina izin salasatu isti'malat. Boleh faham Maka baginya itu 3 apa? Penggunaan. Apa penggunaan tadi? Pertama isim isyarat, yang kedua bermakna sahibah, yang ketiga bermakna isim mausul allati. Lagi wa hamsatu mabdu'atun bitta'i. Yang 5 mabdu'ah. Apa makna mabdu'ah? Yang bermula bitta. Yang tadi mabdu'ah bi apa? Bizal kan? Bi apa? Bizal. Sekarang ni mabdu'ah bi apa? Bitta. Wahia ti. Ya. Watihi. Ya. Bil isba'. Ya. Watihi bi kasri. Ya. Watih
bil iskan Ya. wata. Wata. Ta. Ya, inilah ini ta. Boleh guna tu. Biar orang Arab faham tak tahulah. Boleh faham. Baik. Tengok nombor 1 tu, saya menarik yang nombor 1 je kita baca tu. Al-muradul mufradu. Al-muradu patutnya bil mufradi ni. Patutnya bil apa? Bil mufradi. Tapi tak apalah, boleh kata. Al-muradu al-mufradu haqiqatan aw hukman. Amma al-mufradu haqiqatan fa nahwu hadza zaidun min kulli ma huwa mufradun lafzan wa ma'nan. Wa amma ma huwa mufradun hukman fa huwa 'ala ad-darbayn. Al-awwal an yakuna mufradan fil lafzi wa huwa jam'un fil ma'na. Nahwu qawlika hadza al-jam'u wa qawluka hadza al-fariqu. Was-thani an yakuna muawwalan bi mufradin wa in kana fil lafzi ithnain aw jam'an. Nahwu qawlihi ta'ala awanun baina dhalik. Awanun بين ذلك أي بين الفارض والبكر لأن المراد عوان بين المذكور ويدخل في هذا النوع قول اللبيد بن ربيعة ولقد مللت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. Itu dia. Tok Guru kata ni, anda ringkaskan kepada antum. Kata Tok Guru rahimahullah, yang dikendaki dengan mufrad, kan kita sebut tadi bahawa isim isyarat dibahagikan kepada apa? Mufrad, musanna, jama'. Mufrad, musanna apa? Jama'. Maka apa makna mufrad di situ? Boleh? Kalau kita mengaji, makna mufrad adalah apa? Lawan bagi apa? Musanna dan jama', betul? Maka Tok Guru kata di situ, makna mufrad ini boleh jadi mufrad haqiqatan. Maksudnya memang betul-betul dia apa? Mufrad. Yang kedua, hukman. Hukman apa? Maksudnya dia itu hakikatnya bukan mufrad, tetapi dihukum sebagai apa? Sebagai mufrad. Boleh? Amal mufradu haqiqatan, adapun mufrad haqiqatan itu contohnya haza zaidun. Zaidun mufrad betul itu hakikatan tak? Hakikatan sebab dia seorang. Kata Tok Guru, min kulli ma huwa mufradun lafzan wa ma'nan. Dari setiap apa, iaitu dari setiap kalimat yang dia itu mufrad dari sudut lafaz dan makna. Dari sudut lafaz dan apa? Dan makna. Wa amma ma huwa mufradun hukman, adapun apa yang mufrad dari segi hukum, fahuwa ala darbain. Maksudnya apa? Dia itu dari segi hukum, dari segi makna, dari segi apa? Dari segi apa makna saja mufrad, tapi lafaz sebenarnya apa? Jama'. Kata Tok Guru, al-awwal an yakuna mufradan fil lafzi. Ni. Yang pertama, bahawasanya mufrad itu diiktibar pada lafaz. Wa huwa jam'un fil makna, sedang dia itu jamak pada segi makna. Nahwu qaulika, seperti contoh kata kamu, hazal jam'u. Haza al-jam'u. Jam'u ni himpunan. Jam'u boleh? Himpunan. Wa qauluka hazal fariqu. Fariqu apa makna fariqu? Kumpulan. Boleh? Di sini tengok dia. Makna fariq, kita kata lafaznya satu, sebab kita boleh sebutlah fariqani. Boleh kan? Jamak apa? Fariq. Firaq. Jamak apa? Firaq. Itu dia panggil jamak dari segi apa? Lafaz. Tapi meskipun fariq itu lafaznya satu, tapi sebenarnya makna dia menghimpun orang yang banyak. Kumpulan, mana boleh kita kata kumpulan orang satu, mesti apa? Berbilang-bilang orang. Boleh? Itu makna apa? Kata Guru, maka Guru kata, kalau contoh lafaz dia itu satu dan makna dia banyak, kita boleh juga gunakan haza. Boleh juga gunakan apa? Haza. Itu merujukkan kepada mufrad. Kerana dia dipanggil apa? Mufrad hukman. Mufrad apa? Hukman, bukan hakikatan. Wasani, yang kedua, an yakuna muawwalan bi mufradin. Apa maksud dia? Bahawa adalah iaitu muawwal. Apa makna muawwal? Ditakwil sebagai apa? Sebagai mufrad. Wa in kana fil lafzi isnaini aw jam'an. Apa maksud dia tu? Meskipun pada lafaz itu dua ataupun jamak. Oh, maksud dia apa? Sebenarnya pada lafaz tu dia sebut apa? Musanna, dua. Ataupun pada lafaz itu disebut jamak. Boleh faham? Maka Tok Guru kata apa? Ada kala dia takwilkan bentuk jamak, dia takwilkan bentuk musanna tu tadi dan dikira sebagai mufrad. Contoh nahwu qaulihi ta'ala awanun baina zalik. Awan, apa maksud awan? Tengah-tengah kan? Awan apa? Tengah-tengah kan? Apa ni cerita apa? La faridun
wala bikrun, tidak apa faridun tua, tak apa muda sangat. Awanun pertengahan, mutawassitun, baina zalik. Tengok situ disebut baina zalik. Zalik isim syaraf dia. Isim apa? Isim isyarat. Isyarat kepada mana? Isyarat kepada awan. Isyarat kepada mana? Dua-dua dia isyarat kepada apa? Farid, bikr. Farid apa? Bikr. Sepatutnya Farid dan bikr musanna ke mufrad? Musanna. Boleh faham? Maka di sini dikata ditakwilkan sebagai apa? Sebagai mufrad. Di sini ditakwilkan sebagai apa? Sebagai mufrad. Boleh faham? Ditakwil sebagai mufrad apa dia? Maksudnya seakan-akan disebutkan sekali lagi lafaz apa? Mazkur. Lafaz apa? Mazkur. Bagi mazkur tu maksudnya yang menghimpun dua benda yang disebut sebelum dan dikira sebagai dikira sebagai satu. Boleh Baik. Lepas tu kata Tok Guru rahimahullah, ai bainal faridi wal bikr. Nampak? Bainal fardi wa apa? Al bikr. Lianna al murada awanun bainal mazkur. Nampak tu? Mazkur ditakwilkan sebagai apa? Kalimah apa? Mazkur. Kerana yang dikendaki dengan pertengahan itu pertengahan di antara barang yang disebut. Barang yang disebut tu mufrad lah. Wa yadkhulu fi hadha an-naw'i qaulul Labid bin Rabi'ah, dan termasuklah pada jenis ini juga. Jenis apa ni? Merujuk pada jenis apa ni? Jenis apa? Barang yang musanna dan jamak tapi ditakwil sebagai sebagai mufrad. Itu qaul Labid bin Rabi'ah, wa laqad maliltu minal hayah. Sungguhnya aku malil. Malla apa? Malla ya mallu. Bosan, aku jemu lah. Minal hayah. Minal hayah apa hayah? Daripada hidup nak mati dah ni. Walaqad maliltu minal hayati wa tuliha, dan panjangnya hidup ni aku jemu. Wa su'ali hadzan nasi, dan soal manusia ini, kaifa labidu, macam mana labid, dia jemu. Duk kaifa haluka kita jemulah. Dah hidup lama nak mati cepat sikit lah. Baik, itu yang kata apa? Kata labid. Mana dia guna syahid dari situ? Kalimat hazan nas kan? Haza apa? Hazan nas. Dia wa su'alu hazan nasi kaifa labidu. Kaifa apa? Labidu. Sebab dia kaifa labid sebutan apa? Sebutan tu musanna ke mufrad? Sebutan musanna ke mufrad? Musanna lah, sebab dia ada dua kalimat kan? Ada dua kalimat. Maka soalan ini manusia. Soalan apa? Ini akan manusia. Maksudnya apa? Merujukkan kaifal labidu itu ditakwil sebagai sebagai mufrad. Boleh? Suatu kata Tok Guru rahimahullah, wal muradu bil muzakkari al muzakkaru walau ta'wilan. Yang ni tambahan pula ni. Dan makna dengan muzakkar itu adalah muzakkar sebenar, walau ta'wilan, meskipun ditakwil sebagai apa? Sebagai muzakkar. Mana tu dia punya apa tu? Syahid dia, nubitu ni'aman alal hijrani zariyatan saqyan wa ra'yan lihazal atibi zari, lihazal atibi zari. Ini ana tak tahulah macam mana saja ni. Mana yang ditakwil kalimat haza lah, merujuk kepada apa tu? Nubi tu aku diberitahu, ni'aman satu nikmat, alal hijran di atas boikot. Hijran apa? Boikot. Zariyatan tu makna apa? Zariyatan tu yang tak pasti, kita kena cek balik lah. Saqiyan minuman, wa ra'yan penjagaan, lihazal atibi bagi atib. Atib apa atib ni? Kita cek balik lah, ada dalam hasyiah tak? Ni dalam ta'liq lah, ada macam mana? Tambah ni nak rujuk balik lah nanti insyaAllah. Ni ta'liq yang atib dipanggil bukan mengeluh. Ataba ni macam maki-maki tu, tapi maki dengan cara lembut lah, tu itab. Atabahu. Kalau zam, maki teruk lah, manggil teruk. Tapi kalau itab kata
awak lah yang buat macam ni. Macam tu. Baik sikit lah. Habis kalau zam, orang bodoh sangat. Nampak tak? Itu kena kasar. Dia kasar, boleh faham? Habis kalau aitab, kalau hang tinggalkan tu, kan sepatutnya macam tu panggil aitab. Ataupun apa? Atib. Cuma ni mana dia punya ni muzakkar atib ke? Muzakkar lah. Cuma anda kena rujuk balik lah syarah apa? Syarah Syair ni. Saya ni cuba tengok kok ada lah sini ni. Mana tahu kan? ما يشار بالمفرد استعمال المفرد قليل في الغائب ثم إشارة اسم إشارة قوله وهي إشارة ذا kita kena tengok Ibn Aqil balik lah. Baik, boleh? Tak apa. Tapi faham yang isu yang kita sebut tadi, iaitu mufrad haqiqatan atau apa? Atau hukman. Hukman ada dua bentuk yang disebut oleh Tuan Bengar rahimahullah. Baik, jom kita patah balik kepada atas tu. Walit tasniyati al-muzakkari, ni pula. Dan seterusnya musanna muzakkar. Maksudnya isim isyarat digunakan kepada musanna yang apa? Muzakkar. Okey, baca Abang Imran. ولتثنية المذكر زاني زاني الألف رفعا قوله تعالى فذلك برهانان. Makna fazanika apa tadi? Dua ini adalah apa? Bukti-bukti. Boleh? وذين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين. أرنا اللذين ni jam ni. Ini isim mausul ni, bukan zaini ni. Ni Tok Guru ni. Jadi kita baca di bawah tu. من الآية 29 من سورة فصلت وتمثيل المؤلف بهذه الجملة لاسم الإشارة للمثنى المذكر المنصوب sahun ni Tok Guru tak sedar. Ulama-ulama dulu kan tulis laju daripada ingatan ni tu. Jadi kita panggil dan tak sedar tulis dia pergi guna dia tukar. Dia dalil lain dia tertukar. Ulama-ulama pun kira ada biasalah. Tapi kita sebut apa? Cukuplah keagungan buat engkau wahai ulama. Apa dia? Bahawa aib kamu hanya sedikit. 1-2 je aib dia. Kita aib 10,000. Boleh? Tapi ulama ni sebenarnya salah satu je, tak apalah. Wahabi Tok Guru tak maksum. Dia mekot tu pula. Jadi antum duk mengkuduskan ulama kenapa? Kita peganglah Quran hadis saja. Mampu mekot tu mampulah. Anjir. Kena takhrij ikut Syekh Albani. Syekh Albani. Janganlah pandang kok tu. Boleh? Pandanglah kita kata apa? Memanglah semua apa? Kita panggil ada para ulama ni ada tersalah, tergelincir, terpelecok dan sebagainya, tapi banding dengan banding dengan hang tu pelecok saja, salah saja. Ulama satu je dalam 1000 kitab yang dia tulis, satu je. Kan? Cukup dia tu sebagai kemuliaan. Boleh Baik. Okey. Lianna allazaini اسم موصول وليس اسم إشارة والتمثيل الصحيح بقوله تعالى إن هذين لساحران. Ini sepatutnya tamsil ni. Inna hazaini la sahiran. Boleh? Nampak Syekh ni satu lagi kita belajar daripada apa? Tok Guru Syekh Muhammad Muhyiddin ni adalah apa? Bila dia tahqiq, dia tak buang ni memang salah ni. Tapi dia tak buang, tapi dia tak kabur atas jaga amanah apa? Amanah teks yang asal, amanah ilmu. Setengah hak yang minta maaf hak Wahabi tu dia buang. Dia tahqiq Riyadhus Salihin, dia buang mukadimah. Boleh? Dia buang hadis-hadis yang apa? Bawa pada tasawuf tu. Dia buang kalam-kalam Imam Nawawi yang ada merujuk pada tawassul, dia buang habis. Tak boleh macam tu. Ente tak puas hati, ente ta'liq lah buah tu. Tapi ta'liq dia pun pandai hati juga orang baca ni. Jadi mata Wahabi. Baik, kita sambung. Baik. من الآية 63 من سورة طه في قراءة من قرأ بتشديد إن. Dia ada satu qiraat lah inna kan, tapi kalau kita in hazani la sahiran kan, in hazani la sahiran, tapi apa contoh ni merujuk kepada apa? Jikalau qiraat dibaca dengan inna hazaini la sahiran, itu ada qiraat. Tapi qiraat Hafs tak baca macam tu lah. Baik, seterusnya sambung bang.
Atas balik 110. Ya. 110 atas. Ya. ولتثنية المؤنث ثاني بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين إحدى ابنتي هاتين. Faham kan tu? Baik, Hakim baca wali jam'il muzakkari wal muannas. Jam'il muzakkari wal muannatsi ulai. Maksud dia apa? Ulai untuk apa? Muzakkar dan muannas mujama' sama-sama. Boleh lagi? Qala ta'ala wa ulaika humul muflihun. Faham lagi? Ya. Wa qala ta'ala haula'i banati. Ya lagi. Wa banu tamim. Ai banu tamim. Dari sini tamim ni lain ni. Yaquluna ula, disebut ula. Depa dengan qasr. Qasri maksudnya apa? Depa buat pelaku macam apa? Musa. Macam sebutan apa? Musa. Boleh itu dia maksud apa? Qasri. Kita ulai, kita ulai, tiba-tiba depa aja ula. Alai pada alai. Itu orang kata tanah Melayu tu lain. Tanah Melayu lain pula ni. Boleh? Tamim. Ada. Okey. Baik lagi. Wa qad ashartu ila hadhihi al-lughati bima dhakartuhu ba'du min ba'du min an al-lam la tahdid talhaquhu fi lughatin man. Apa makna kata tu guru? Aku telah isyaratkan pada lughah ini, maksudnya lughah ula ni, dengan apa yang telah aku sebutkan selepas itu, dari bahawasanya lam tidak boleh untuk ada pada orang yang matkan. Maksudnya tak boleh sebut apa? Ulalika tak boleh. Ula apa? Ulalika tak boleh. Faham? Jadi dia kata tak boleh apa? Datangkan lam. Kan kita sebut kalau zaka boleh sebut zalika kan? Tapi bila kita nak jamak zalika, dah lagi apa? Zanika. Betul apa? Ulaika. Betul ula. Tak boleh kita datangkan lam di situ. Tak boleh untuk datangkan apa? Lam yang pada zalika tadi. Boleh? Baik, lagi. Ya, musyar ilaih itu, maksud musyar ilaih itu barang yang ditunjuki itu boleh jadi dia qarib, boleh dia jadi dia ba'id. Boleh faham? Qarib dekat dan boleh jadi jauh. Lagi. Fa in kana qariban ji'a bismil isyarat mujarradan min al-kaf wujuban. Ya. Wa maqrunan biha tanbih jawazan. Apa makna itu? Jikalau isyarat kepada qarib, ji'a didatangkan bismi isyarah dengan isim isyarah mujarradan minal kaf, kosong daripada kaf, wujuban, wajib macam tu. Maksudnya kita sebut apa? Za sahaja, jangan sebut zaka. Sebab zaka dah makna apa? Ba'id. Zaka makna apa? Ba'id. Jadi kita buh apa? Za sahaja. Tapi boleh tak kita sebut haza? Harus. Datangkan ha itu hukumnya apa? Harus hadza. Boleh lagi? Taqulu ja'ani hadha. Ya. Wa ja'ani dha. Boleh sebut duduk lagi. Wa ya'lamu annaha tanbih talhaqus mal isyarat. Ya, betul. Bima dhakartuhu ba'du min annaha idza lahiqathu. Ya. Lahiqathu lam talhaqhu lamul bu'di. Apa makna dia tu? Dia kata dan diketahui bahawasanya ha tanbih menempel bagi isim isyarat bima zakartuhu, dengan apa yang telah aku sebutkan selepas itu, bahawasanya jikalau datang ha tanbih pada isim isyarat lam talhaqhu lamul bu'd, maka tak boleh untuk kita datangkan lam al-bu'd. Boleh faham makna dia tu? Maksudnya apa? Kalau apa? Za kan? Za kita boleh tambah apa? Haza kan? Haza. Ataupun apa? Tapi kalau kita zalika, kita sebut apa? Zalika. Boleh sebut hazalika, boleh. Tapi kalau hazaka mungkin boleh sebut. Mungkin boleh apa? Mungkin boleh sebut. Tapi kalau apa? Hazalika tak boleh. Sebab apa? Sebab ada ha tu. Ha, bila ada ha tanbih maka tak boleh datangkan apa? Lam bu'. Sekali lagi bila ada apa ha tanbih? Tak boleh. Tak boleh. Bila ada ha tanbih maka tak boleh datangkan apa? Lam apa? Lam al-bu'. Boleh? Baik lagi. Lam makna jauh. Kalau zaka, zaka apa itu jauh dah. Tapi kalau zalika lagi apa? Lagi jauh. Boleh? Ya.
Kemudian wa in kana ba'idan wajaba اقترانه بالكاف ya مما مجردة من اللام mujarradatan ya. Apa i'rab mujarradatan? Hal power Pak Khalid ni, masya-Allah. Hal kaunihi, betul. Maksudnya dia panggil apa? Hal keadaan kaf itu kosong daripada apa? Lam. Maksudnya kita sebut zaka saja. Kita sebut apa? Zaka saja. Nahu kita kata zaka au faham makrunah, maksudnya apa? Disertakan dengannya itu dengan lamil bu'. Disebutkan apa? Zalika. Kita tengok di sini. Yang ni tu gua akan khulasahkan balik. Bila yang tak boleh letakkan lamil bu' tu tadi, dia akan khulasahkan. Maka kata tunggu, okey, baca Ustaz Azwan. Ya. Maka tak boleh tamtani', maksudnya terhalang lam untuk diletakkan pada tiga masail, tiga bentuk. Musanna tak boleh. Tak boleh sebut apa? Lam. Kata tunggu. Taqulu zanika wa tanika. Ya. Wala yuqal zanilika. Zani lika tak boleh. Tak pernah dengar ni zani lika tu. Baru tamim. Wallah tak boleh tiba-tiba main baru tamim. Boleh faham bila musanna saja tak boleh letak apa? Lam. Lagi? Wala tanilika. Ya. As-saniyatu al-jam'u fi lughati man maddahu. Man maddahu. Maksudnya apa tadi? Ulai kan? Maksudnya apa? Ulai. Boleh? Bila Banu Tamim, ni Banu Tamim yang mat kan tu, dia sebut ula. Saya sebut apa? Ula. Maka bagi Banu Tamim pun tak boleh datangkan apa? Lika tu. Tak boleh datangkan apa? Lam al-bu'. Maka kata dia taqul ulaika ya. Ulailika. Ulai lika tak boleh. Ulai lika tak boleh. Lagi. Wa man qasarahu Ya. Ulailika. Ulailika pun tak boleh. Boleh faham? Okey lagi. As-salisatu Ya. idza taqaddamat 'alaiha hatta bi. Ya. Qul hadzaka Ya. wa la yajuzu hadzalika. Boleh faham? Jadi kata Tok Guru rahimahullah, khulasah dia tak boleh letak lam pertama pada musanna, yang kedua pada jamak. Kedua pada apa? Pada jamak. Yang ketiga pada apa? Yang didahului dengan hatan bih. Boleh tu dia punya. Tadi maksud dia tu. Man maddah siapa yang apa? Baca ula saja. Baca dengan bacaan apa? Ula. Asalnya ulai. Asalnya ula apa? Ulai. Tapi depa apa? Jadikan hamzah tu sebagai mat ya. Ula. Ya, boleh. Summal mausul. Kita lihat asal 5 minit. Ambil angin dulu. Laju juga ni. Patutnya 2 muka ni 2 jam ni. Biar tak apa. Tadi patut soalan tak ada. Alim semua ni. Nak tengok ke? Ada seorang dua. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Ni khalifah. Allah. Yeah. Cuba kita tengok ta'liq Tugu ni. Ta'liq Tugu anda tengok macam menarik kan ni. Wa ibaratul muallif tamilu ila i'tibari zan wa zainika, muka surat 110 tu nombor 1 buah. Jom kita baca sikit tengok tambah. Ibaratul muallif tamilu ila i'tibari zani wa zainik wa taini musannaini haqiqatan wa huwa ra'yun dha'ifun 'inda al-muhaqqiqin min ulama'il arabiyyah. والصحيح عندهم أنها ألفاظ مبنية جيء بها على صورة المثنى ووضع ذو ألف للاستعمال في حال الرفع وذو الياء للاستعمال في حال الجر والحال النصب كما وضعوا ألفاظا مختلفة من الضمير وجعلوا لكل لفظ منها موضعا نحو أنا وأنت وهو والاستعمال في حال رفعه وإياك وأخواته للاستعمال في حال نصبه وإنما قلنا في إن هذا الرأي هو الصحيح لثلاثة أسباب. Cerita sebab pula tu rajih dia tarjih ke mana. Baik, ana syarahkan kepada antum dulu makna dia. Apa kata Tok Guru? Bila Tok Guru sebut tani, taini ataupun zani ataupun satu lagi zaini,
itu adalah musanna. Itu adalah apa? Musanna. Tugu Syekh Muhammad Muhyiddin kata ini dhaif di sisi para ulama apa? Muhaqqiqin. Bahkan dia hanya saja apa? Adalah lafaz yang mabni. Lafaz yang mabni apa? Ibarat seperti isim mabni yang diletakkan dalam bentuk musanna. Dalam bentuk apa? Musanna sahaja. Tetapi pada hakikatnya dia bukan musanna. Dia bukan apa? Musanna. Ini kita panggil dalam istilah apa? I'rab ni dipanggil mulhaq bil musanna. Boleh faham? Dia bukan musanna hakikatan. Boleh? Jadi kita baca sekali lagi. Ungkapan Tuan Guru cenderung kepada mengira zan dan zain dan tan dan tain sebagai musanna dari sudut hakikat. Wa huwa ra'yun dhaif. Itulah pendapat yang dhaif di sisi para ulama muhaqqiqin daripada ulama bahasa Arab. Was sahih, dan pendapat yang lebih sahih indahum di sisi mereka annaha alfazun mabniyah, bahawasanya dia adalah lafaz yang apa? Yang mabni. Apa tu? Dia tengok buku kah? Tak apa. Dia ada kitab kan? Ada kitab kan? Alfazun mabniyah, bahawasanya dia adalah lafaz yang mabni, didatangkan dengannya ala surati musanna, di atas bentuk musanna saja. Wa wudi'a zul alif, dan diletakkan zul alif, dipanggil apa, yang memiliki alif tadi, listi'mali fi hal raf'i, digunakan pada hal rafu', dan zulia bagi yang mempunyai ia itu bagi digunakan pada hal jar dan juga hal apa? Hal nasab. Boleh faham makna dia tu? Jadi kata Tok Guru, memang orang Arab letakkan lafaz khas. Boleh faham? Bukan dia itu lafaz yang qiyasi. Qiyasi, apa maksud qiyasi ni? Kan kita sebut rajulun, maka secara kaedahnya nak jadi musanna rajulani, betul? Hak yang di sini haza, hazani, hazani. Kata Guru ni bukan qiyasi ni, memang orang Arab letakkan khas. Dia panggil lafaz tadi untuk merujuk kepada apa dipanggil apa untuk merujukkan kepada apa? Hal rufu', hal apa? Hal rufu'. Tapi bukan hakikat dia musanna. Boleh? Kama wada'u alfazan. Ini seperti mana mereka telah meletakkan lafaz-lafaz yang berbagai minad dhamir, daripada dhamir contohnya. Wa ja'alu likulli lafzin minha mawdi'an, dan mereka menjadikan bagi setiap lafaz daripadanya itu tempat. Contohnya ana wa anta wa huwa. Jadi depa apa memang letakkan daripada awal sekali. Pada penggunaan ketika hal rafa', wa iyyaka, dan adik-beradiknya itu pada penggunaan ketika hal nasab. Wa inna ma qulna, dan hanya saja kami kata sedemikian, sungguhnya ini pendapat yang sahih atas kerana tiga sebab. Tiga sebab. Tiga sebab. Al-awwal anna illatal bina'i mawjudatun fi asma'il isyarati kulluha. Fi asma'il isyarati kulliha. Anna illata bina'i mawjudatun fi asma'il isyarati kulliha. As-sani anna zani laysa mabniyan ala mufradihi, idh law sunniya mufraduhu laqila zayani kama yuqalu fi tasniyati fatayani. As-salisu anna min syarti ismi alladhi yuradu tasniyatuhu an yaqsida tankirahu kama zakarna fi bahsil musanna, wa qad ulima anna asma' al-isyarah la taqbalu tankir bihalin min al-ahwal. Tu kata apa? Kenapa pendapat yang kita sebut ni lebih sahih? Yang pertama, kata Tok Guru, adalah apa? Kita iktibar bahawa kalimat itu mabni wujud daripada bahawa isim isyarat itu mufrad sampai jamak. Mufrad sampai apa? Sampai jamak. Boleh faham? Maksud dia apa? Dia kekal sebagai kalimat yang apa? Mabni. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua adalah zani itu bukan mabni ketika dia mufrad. Itu bukan dia mabni ketika apa? Dia mufrad. Sebab tu dia kata silap bukan mabni, terjemah silap. As-sani anna zani laisa mabniyan al mufradi. Dia kata apa? Zani tadi bukan dibina atas isim mufradnya. Kerana kalau kamu membina musanna itu di atas mufradnya, nescaya kamu akan sebut zayani. So apa? Zayani, tapi tiba apa? Zani sahaja. Seperti mana tasniah fata, musanna dia bunyi apa? Fatayani. Jadi kita kata tu, bila tidak diikut kaedah musanna tadi, maka sebenarnya dia bukan musanna.
Yang ketiga, anna min syartil ismi alladhi yuradu tasniyatu an yaqsida tankirahum. Bahwasanya daripada syarat isim yang dikehendaki bahawa dia dimusannakan, mesti kita niat nakirahkan dia terlebih dahulu, seperti yang telah kita sebutkan pada kajian musanna sebelum ni. Dan telah diketahui bahawasanya isim isyarat tidak menerima tankir bihalim minal ahwal, sama sekali. Halim minal ahwal itu sama apa? Sama sekali. Maksud dia apa? Tak boleh untuk kita kata zani bahawa kita niatkan tankir padanya ketika, tak boleh. Sebab isim isyarat memang kekal daripada awal sampai akhir ma'rifah. Kekal daripada awal sampai akhir ma'rifah. Boleh? Itu dia punya hujah lah. Tapi tak apa, ni tambahan. Dakik juga Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ni, dia ramai. Secara ringkasnya, hadaini ya, bukannya hakikat. Bukan musannah hakikatan, bukan musannah. Tapi dia itu adalah apa kita panggil, sama ada musannah hukman dengan arti kata kita mulhaq dengan apa, musannah. Maksudnya apa? Dia tu bentuk saja musannah, tapi bukan macam contoh akan kita sebutkan apa, contoh apa isnani musannah ke? Isnani musannah ke? Tak, dia nama nombor. Boleh? Dia nama apa? Nama nombor. Kalau rajulani memang betul ada dua apa? Dua lelaki. Tapi isnani dia memang ada dua ke? Satu je. Nombor dua tu, nombor dua satu je. Boleh faham? Jadi kita kata bahawa dia itu bukan apa? Musannah hakikatan, tapi dia hukman saja, iaitu dia bentuk saja musannah, iaitu menerima i'rab musannah. I'rab apa? Musannah. Kalau hari Isnin tu apa? Hari Isnin dalam bahasa Arab kata apa? Yaumul Isnin. Yaumul Isnin. Al-Isnin. Isnin tu bukan dua lah. Bukan dua. Tapi Isnin itu dah dia jadi ni dah, alam dah lain dah. Alam lain khas. Kita tak pernah sebut yaumul isna ni. Tadi memang Isnin. Ada sejarah kenapa hari itu? Tak tahu itu. Kena rujuk kita dia. Boleh? Ahad kan? Ahad satu. Ahad satu. Isnin dua. Jamak. Macam mana jamak ni? Sabtu. Ya. Ustaz ni ada. Ya. Okey, ya. Kan ada kira ayat macam inna hadaini tadi kan Ustaz. Ya. Tapi bagi inna hadaini tadi. Yang kalau ikut kata apa Syekh Muhyiddin tadi kata dani tu mabni. Ya, betul. Jadi apa takdir bagi daini tu hadaini inna hadaini as-salam. Dah sama-sama. Dia kita panggil dia mabni. Tapi orang panggil apa? Mabni itu maksud dia apa? Kita sebut kalimat hazani, hazaini, kedua-dua tu dibagi mulhaq munasasana saja. Bukan musanna. Tapi kita panggil apa? Kita panggil mabni, isim isyarat mabni. Isim isyarat mabni ala apa? Alal alif. Ataupun ala apa? Alal ya, gitu. Itu dia punya apa? Ya Rabbi. Indal muhaggigin. Indah apa? Muhaggigin. Okey. Tengok nombor 2 pula macam Nadir kan nombor. Ta'liq Syekh Muhammad Muhyiddin ni alim, allamah kabir. Tapi memang ni tak ada orang alim dia ni, Syekh Muhammad Muhyiddin. Orang muhakiki sekarang ni yang duduk baca ada tahqiq Qatrun ada baru pun. Orang beriba dia duduk kata tahqiq Syekh ni Muhyiddin tak bagus lah. Tahqiq dia tak bagus pun merapu je. Orang moden sekarang ni kan dia duduk kutuk lah apa Syekh Muhammad Muhyiddin ni tahqiq tak banyak apa, tak kenal lah apa. Dia kan bagus apa. Syekh Muhammad Muhyiddin ni alim ni luar tu, bincang khilaf apa semua tu, subhanallah. Baik, dia situ yajuzu fi sa'atid kalami an yafsila ataupun an yufsala baina ha'id tanbih wa ismi isyarah al mujarrad min al kafi bi wahid min salatil asya. Apa makna dia? Harus pada keluasan kalam itu, perkata-kata itu, bahawa dipisahkan antara ha tanbih dan isim isyarat yang kosong daripada kaf dengan salah satu daripada 3 benda. Apa dia? Awaluha dhamiru. Maksudnya apa? Dhamir memisahkan antara ha tanbih dengan isim apa?
isim isyarat. Dia pisahkan antara apa? Ha tanbih dengan apa? Isim apa? Contohnya ha antum ulai. Asalnya ha ulai kan? Ha ulai antum. Tapi apa? Dipisahkan. Boleh ha antum ulai. Boleh? Yang kedua kafut tashbih. Kafut tashbih pun boleh guna untuk apa? Untuk apa? Untuk pisahkan antara apa? Antara isim isyarat dan juga ha tanbih. Kata guru, aha kaza arshuki. Asalnya apa? Ahaza kan? Asalnya apa? Ahaza, tapi dia tukar apa? Aha kaza. Dia pisahkan antara ha dengan za. Tashbih ni apa? Seperti. Kalau kita terjemah macam mana? Aha kaza. Adakah sebegini? Adakah apa? Sebegini apa? Kamu punya singgah sana ada aha kaza. Aha kaza. Yang ketiga, lafzul jalalah al-muqsam bihi, nahu qawlihi ta'ala la hallahiza. Itu dia. La hallahiza. Tu dia punya. Dia kata apa? Allah yang kita jadikan sebagai apa? Qasam. Jadikan sebagai apa? Qasam, sumpah. Dia berada di antara ha dan apa? Dan za. Antara ha dan apa? Dan za dibentuk. Ini banyak ni kita jumpa dalam Quran nanti. Ha antum ulai, yang tadi itu banyak ha antum ulai. Jadi kita tahulah bila rupanya ha antum ulai ni ha tanbih. Bila antum ni kita panggil antum lah, dhamir lah. Ulai isim isyarat. Boleh? Baik. Allah Akbar. Kemudian isim mausul, summa al-mausul. Imah pasang air panas tak? Bila panas. Saya dah cuba tengok. Lama tak ada telefon ni. Tak ada soalan lah? Okay. Ya Nabi alamak, hari ni ada lecture di Kesis lah Pak Khalid. Lecture Al-Atas punya school. Tapi bukan dia selected. Dia ni dia terbuka ni. Apa Doktor apa Wan Daud. Wan Daud. Kena pergi ni Pak Khalid. Dia minta diri dulu lah. Khalid tak pergi. Okay, tutup dulu. Pak lain. Kita punya dia tak ada mute kan? Dari mute. Tekan apa? Finish.